Okay, so hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today kita nak bincang pasal bab 2 tingkatan 4 iaitu peningkatan tamadun. Okey, untuk nota kita fokus kepada dua subtopik iaitu sumbangan setiap tamadun dan juga seni bina setiap tamadun. Untuk tamadun Yunani ada Akropolis. Akropolis dibina untuk keagamaan dan juga sebagai pusat pentadbiran. Dalam Akropolis ada berhala, teater dan juga Parthenon. Okey, Parthenon ialah rumah berhala untuk Dewi Athena. Ia juga dibina untuk memperingati kejayaan membebaskan diri daripada kuasa Persia. Next, kita ada Pantheon, iaitu bangunan yang berbentuk kubah yang berfungsi sebagai tempat memuja, tempat menyimpan patung dan juga tempat menjalankan kerja awam. Tamadun Rom pula terdapat dua seni bina yang terkenal iaitu Aqueduct dan Colosseum. Aqueduct ialah bekalan air Rom yang menggunakan teknologi berasaskan sistem graviti iaitu bekalan air dibawa dari gunung melalui saluran air dalam tanah dan dalam pintu gerbang. Colosseum pula ialah tempat pahlawan Rom bertarung dan juga sebagai teater. Seterusnya ialah tamadun Cina. Tamadun ini terkenal dengan The Great Wall of China ataupun Tembok Besar Cina. Tembok ini dibina untuk pertahanan. Ia dibina sepanjang 1,500 batu dari Gansu ke Peking. Kawasan dalam tembok ialah pertempatan Maharaja. Istana yang masih kekal ialah kawasan larangan. Tembok di kawasan lain diperbuat daripada batu bata dan tanah liat. Setiap tembok terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara. Tamadun yang terakhir untuk seni bina ialah tamadun India. Seni bina pada tamadun ini berunsurkan keagamaan iaitu agama Hindu-Buddha. Jika diperhatikan, seni bina pada tamadun ini menggunakan elemen geometri iaitu bentuk segi empat dan bulat. Contoh seni bina yang pertama ialah The Great Bath of Mohenjo-daro. Seterusnya ialah Ajanta Cave Temple. Terdapat 20 buah kuil dalam kompleks kuil Anjata. Seterusnya ialah Ellora Cave Temple. Terdapat 28 buah kuil gua di dalam kompleks kuil Ellora. Sumbangan setiap tamadun. Tamadun Yunani mewariskan sistem pemerintahan berbentuk demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi ialah rakyat terlibat dalam pemerintahan. Rakyat juga terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan. Sistem pemerintahan demokrasi disifatkan sebagai kerajaan rakyat. Untuk tamadun Yunani, ilmu falsafah yang masih dirujuk ialah Plato, Socrates dan Aristotle. Dan yang terakhir, teknologi sains dan matematik masih lagi diterima pakai. Ciri-ciri demokrasi di Malaysia. Terdapat 3 komponen utama iaitu badan pemerintah, badan perundangan dan badan kehakiman. Pemimpin di Malaysia dipilih secara pilihan raya. Tamadun Rom pula mewariskan sistem pemerintahan berbentuk republik. Sistem pemerintahan ini dikuasai oleh 2 konsul untuk mengimbangkan kuasa. Aqueduct dan Colosseum sebagai sumber pelancongan, bahasa Latin yang digunakan oleh agama Kristian dan yang terakhir Sukan Olimpik yang masih diteruskan sehingga kini 4 tahun sekali. Untuk tamadun Cina pula, ajaran Confucianisme dan Taoisme yang masih diterapkan sehingga hari ini. Next, Tembok Besar Cina sebagai sumber pelancongan. Seterusnya, teknologi yang diwariskan oleh tamadun Cina ialah teknologi pembuatan kertas dan tembikar. Akhir sekali, sistem peperiksaan awam yang masih diteruskan dan diubah suai sehingga kini. Dan yang terakhir ialah sumbangan tamadun India. Tamadun India mewariskan agama Hindu dan Buddha. Stupa, candi, pagoda sebagai sumber pelancongan, bahasa Sanskrit yang digunakan oleh agama Hindu, Buddha dan yang terakhir karya sastra yang masih dirujuk iaitu Ramayana Mahabharata. Okay, so now ada 2 contoh soalan negeri untuk bab ni iaitu Kelantan dan Johor. Kita akan pergi kat soalan negeri Kelantan dulu. Soalan pertama, mengapakah aktiviti perdagangan dalam tamadun India berkembang pesat pada abad ke-3 sebelum Masihi? 6 markah. Poin yang pertama,
Hubungan perdagangan dengan luar. Kerajaan Maurya mengadakan hubungan dengan Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, Asia Tenggara. Poin yang kedua, munculnya pusat perusahaan Angga Kalinga Karusa. Poin yang ketiga, berkembangnya bidang perusahaan. Contohnya, perusahaan tekstil dan sutera di Bengal dan Benares. Contoh seterusnya, perusahaan emas, mutiara dan batu permata. Poin keempat, mempunyai barang dagangan yang banyak. Contohnya senjata, gading gajah, emas, berlian. Poin yang kelima, terdapat pelabuhan yang menghubungkan India dengan negara luar. Contohnya Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broj, Shol, Cambay. Poin yang keenam, terdapat persatuan perdagangan Strestin untuk mengawal harga dan kualiti barang serta mengawal gaji pekerja. Seterusnya, persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit. Poin yang ketujuh, terdapat undang-undang perdagangan. Undang-undang digubal untuk mengawal persatuan. Undang-undang ini juga diawasi oleh raja. Poin yang ke-8, menggunakan mata wang sebagai medium jual beli. Huraiannya, mata wang emas pada zaman Gupta. Poin yang ke-9, pelaksanaan sistem cukai. Cukai hasil pertanian dan buah-buahan. Soalan B. Bagaimanakah tamadun China mencapai kemajuan dalam bidang pertanian? 6 markah. Poin yang pertama, penggunaan tenggala. Poin yang kedua, penggunaan batas. Poin yang ketiga, penggunaan kola kuda. Poin yang keempat, penciptaan alat kegunaan pertanian. Poin yang kelima, pengenalan sistem tanaman bergilir. Poin yang keenam, penggunaan sistem teres. Poin yang ketujuh, pembinaan terusan untuk pengairan. Soalan C, berdasarkan kegiatan ekonomi India dan China, pilih satu kegiatan yang sesuai dilaksanakan di negara kita. Beri hujah anda. 8 markah. Poin yang pertama iaitu bidang pertanian sesuai dengan iklim di negara kita. Negara kita beriklim khatulistiwa iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Sesuai untuk pelbagai jenis tanaman seperti padi, getah dan sebagainya. Seterusnya, dapat memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di negara kita. Poin yang kedua iaitu bidang perdagangan. Negara kita mempunyai banyak pelabuhan yang strategi seperti Pelabuhan Kelang dan Pasir Gudang. Pelabuhan ini juga terletak berdekatan dengan laut dalam yang membolehkan kapal-kapal besar berlabuh dengan sempurna di pelabuhan tersebut. Huraian seterusnya, dapat menarik pedagang-pedagang luar untuk berlabuh di pelabuhan kita dan secara langsung meningkatkan imej negara di mata dunia. Okay, so now kita akan pergi kat soalan negeri Johor. Okay, so soalan A, terangkan fungsi seni bina tersebut, 4 markah. Okay, so first, Colosseum ialah tempat pahlawan Rom bertarung dan juga sebagai tempat teater. Colosseum dapat memuatkan 5,000 hingga 8,000 penonton. Next is Parthenon, iaitu rumah bahala untuk Dewi Athena untuk mengingati kejayaan membebaskan diri daripada kuasa Persia. Soalan B, masyarakat tamadun awal mampu menghasilkan binaan yang menarik dan dikagumi hingga ke hari ini. Berikan penjelasan anda. 8 markah. Okay, so first, ketahanan menghadapi cabaran. Next, mengabadikan pencapaian teragung untuk agama bangsa raja. Ketiga, semangat keagamaan yang kukuh. Keempat, pencapaian yang cemerlang dalam seni bina dan ilmu pengetahuan dalam seni bina. Kepimpinan yang berwibawa dan kuat. Rakyat yang bersatu padu, yakin usaha akan mencapai kejayaan dan akhir sekali mempunyai sikap keterbukaan. So last sekali, bangunan-bangunan bersejarah merupakan khazanah yang tidak ternilai kepada sesebuah negara. Jelaskan pernyataan tersebut, 8 markah. Okay, so first, memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Kedua, sistem pertahanan yang kukuh. Ketiga, menjadikan negara aman. Keempat, memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat. Next, menjadi tarikan pelancong. Seterusnya, menjana ekonomi negara dan menjadi kebanggaan atau menjadi imej bagi sesebuah negara dan akhir sekali memenuhi tujuan keagamaan.